Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya muallima Ibrahim al-hikmata, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sidang penonton live FB Masjid Diraja Tengku Ampuan Jamaah rahmatullahi alaiha, yang dikasihi, disayangi, dirindui sekalian, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan Ramadan di musim PKP, siri yang kedua. Itulah tajuk kuliah kita kali ini. Mudah-mudahan majlis ilmu yang akan berlangsung, kita niat, ya Allah Tuhanku, aku menuntut ilmu ini kerana mencari redamu, ya Allah. Mudah-mudahan Allah kenakan reda kepada kita. Ingat selalu satu frasa ayat yang menjadi pesanan guru-guru kami. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Tuhanku, engkaulah tujuan utamaku dan keredaanmu, ya Allah, yang aku cari, yang aku tuntut. Mudahan itulah tujuan kita pada kali ini, berkuliah untuk cari redha Allah, menuntut ilmu bagi mendekatkan diri kepadanya. Kita telah bicara dalam siri yang pertama, persiapan Ramadan di musim PKP. Yang pertama ialah persiapan ruhiyah atau spiritual preparation. Dan kita hurai panjang, ya. Kali ini kita akan sambung lagi persiapan yang kedua, iaitulah yang disebut persiapan jasmani, atau kita sebut physical preparation, persiapan fizikal. Kita mudah faham ruhiyah, benda ruh tak nampak, benda yang spiritual, benda yang tak dapat dilihat, benda yang invisible, ya. Tapi bila kita sebut fizikal, benda fizik, ya, benda ada dimensi, ada sisi, kita boleh nampak. Itulah dia persiapan yang secara umumnya, ya, kita bahagikan kepada tiga dalam persiapan fizikal tadi, iaitu persiapan fizikal yang kedua, ya, tapi 2.1 persiapan untuk kita jaga makan minum kita. Ustaz sebut makan minum dulu. Ramadan Ustaz. Sabar. Yang kedua, persiapan pakai hias kita. Yang ketiga, persiapan tempat tinggal kita. Sesuai sangat dengan musim PKP ni, iaitulah persiapan tempat tinggal kita. Di mana lagi kalau bukan di rumah kita. Kecuali mereka yang memang sememangnya diberi tugas, amanah, tanggungjawab, dia tak ke mana-mana dah dia. Rumah, tempat kerja, rumah. Apatah lagi saudara-saudara saya, sahabat-sahabat, kawan karib, ikhwan yang tugasnya ialah menjaga Baitullah, rumah Allah di bumi. Apa dia? Masjid. Jaga masjid-masjid, hari-hari datang untuk azan, untuk salat, untuk jaga operasi masjid, pembersihan dan sebagainya. Rumah Allah kena jaga. Lagi-lagilah kena buat persiapan fizikal. Kerana kali ini sangat berbeza. Baik, kita nak mulakan dengan makan minum kita. Ya. InsyaAllah di hujung nanti, sebelum kita tamat kuliah, kita akan rangkumkan semua bentuk persiapan ini. Hadirin rahimakumullah, tolong jaga. Jaga apa? Makan minum kita. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, surah Abasa, ayat yang ke-24. Ya. Surah yang ke-80. Apa firman Allah? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti betul-betul memerhati sungguh-sungguh. Lam itu satu penekanan. Lam yang mati itu, fal yanzur tu. Dia sungguh-sungguh mesti perhatikan. Dia siapa? Al-insan, manusia. Kita manusia, humankind, homo sapien. Ila ta'amihi, kepada makanan manusia itu. Ya, insan kita tahu seorang manusia. An-nas, manusia yang ramai. Ya. Quran, bila Quran sebut kena jaga makan, maka betul-betul kena jaga makan. Ya. Bukan jaga-jaga makan. Jaga-jaga makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Jadinya, ikut yang Nabi ajar dalam Ramadan. Siap sedia menghadapi Ramadan. Sekarang ni dah sibuk dah, ya. Orang jual, orang beli, apa benda tu? Kurma online, ya, online. Elakkan kami pesan dari konti masjid ini, ya. Studio khusus di masjid ini, jaga social distancing kita. Jarak sosial jaga, ya, jaga. Maka cerita nak jaga makan ini, ya, jangan kita keluar daripada garis panduan yang disebut oleh Al-Quran, As-Sunnah, ya, hadis sebagainya, yang dipersetujui jumhur itu 4, ya. Yang ketiga pada sumber dia ijma', dan yang keempat adalah al-qiyas. Jaga yang ni. Makan, minum, jaga yang ni. Ya. Ustaz, ada lagi sumber-sumber hukum yang lain? Betul ada. Tapi jaga yang ni dulu. Kerana itu, selepas Al-Quran, As-Sunnah, datang ilmu yang lain yang ni. Ulama ijma'. Ustaz, ilmu tu banyak-banyak. Ya. Itu yang orang sebut ilmu alat dan sebagainya. Semua ilmu tu datang sumbernya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salah guna ilmu. Dan jangan mereka-reka benda yang keluar daripada garis panduan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang original, yang sebenar-benar, iaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Hadirin rahimakumullah. Maka nak makan, nak minum tu untuk apa ni? Nak masuk Ramadan. Kenapa kena jaga, Ustaz? Nanti Ramadan kita ikut je, makanlah, bukalah. Betul. Tapi seperti saya sebutkan pada siri yang pertama, kena ada preparation, isti'adah kita. Ya. Kenapa? Untuk hadirkan istita'ah. Apa itu istita'ah? Kemampuan berpuasa. Karena itu yang kita lihat antara satu syarat yang menyebabkan orang itu wajib berpuasa, ya, dia istita'ah untuk berpuasa. Maka orang yang sakit diberi rukhsah, orang yang musafir diberi rukhsah. Hatta tuan-tuan, perempuan, sedang penonton yang bahagia, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Datin, ayah, ibu, adik, kakak, abang yang berbahagia dikasihi Allah sekalian, ya. Orang-orang yang tua yang tak mampu lagi untuk meneruskan ibadah puasa, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi dia diwajibkan untuk membayar fidyah, ya. Itu satu bicara dalam tajuk yang lain pula, insya-Allah. Baik. Hadirin rahimakumullah. Jika sekarang ni kalian, saya atau siapa saja, na'udzubillahi min dzalik, la samahallah, katakan, na'udzubillahi min dzalik, la samahallah, janganlah berlaku ni, bagi contoh. Tak sihat, sakit. Siapkan tubuh yang sihat nak masuk Ramadan. Itu mesti. Kenapa kita tak nak bersangka buruk? Sebab puasa lah ni sakit. Na'udzubillah, sedangkan sebelum puasa kawan ni dah sakit, dia ni dah sakit, ya. Karena itu kata bijak pandai, wise people, kata hukama, kata apa? Al-aqlu salim, ya. Akal yang sejahtera, yang hebat, yang cerdas, waras. Fil jismi salim, akan berada dalam tubuh yang sejahtera.
tubuh yang afiah. Jika kalian sekarang ni sedang ada masalah kesihatan, contohnya na'udzubillah min dzalik, asma, atau semput contohnya, gastrik contohnya, ya. Sekarang ini bersiap untuk menghadapi Ramadan. Carilah apa sahaja makanan yang bawa tubuh kita jadi sihat. Ia tidak dinafikan keperluan ubat, ya, pergi jumpa doktor dan sebagainya, itu memang kalian dah buat. Katakanlah sekarang ini seseorang itu ada masalah yang berkaitan dengan kencing manis contohnya. Saat sekarang ni dan sebelumnya sepatutnya dah cuba belajar untuk makan makanan yang tidak mengandungi gula yang tinggi. Jika dia manis organik, memang itu gula yang natural kat dalam tu. Itu satu perbincangan yang lain, ya. Bancuh teh kurangkan gula, bancuh kopi kurangkan gula. Ada kata tak sedap ustaz kopi tu. Kopi tu pahit. Ustaz kalau tak letak gula tak sedap rasa pahit. Hilanglah rasa kopi tu. Dia akan letak banyak gula. Tengok sekarang kurang-kurangkan. Kerana gula itu sendiri, ya, selepas tubuh mencernakan karbohidrat, maka dia akan hasilkan selepas itu glukosa. Ya, glukosa. Jadi kita jangan bagi hak masuk tu, yang masuk nanti benda yang nama maltos, fraktos dan segala us yang lain. Ya. Sebab tu kena jaga daripada sekarang. Mereka yang ada masalah kolesterol, daripada sekarang nak jaga, ya. Makan lemak yang bukan lemak jahat, makan lemak sihat. Apa Ustaz Radhi ajar makan lemak sihat? Iya, kerana kami juga belajar. Kami juga belajar, bukan bercakap tanpa ilmu. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sebab itu kita mesti ada ilmu, walaupun kita bukanlah pakar, ya. Bukanlah kata dia tu memang ahli sungguh-sungguh lah, ya, bukan. Tapi bagi kita ada ilmu. Karena Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allah tanya, katakan olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Tak sama. Orang ada ilmu, tak ada ilmu, tak sama. Nabi pun sebut kan, ila wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiru as-sa'ah, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau saya salah tolong betulkan, ya. Apa Nabi kata? Apabila urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahli, tunggulah saat kebinasaannya. Kita makan nasi dah ada gula kat dalam tu, ya. Kita makan buah-buahan dah ada gula dah kat dalam tu, ya. Dan kita kena cari lemak yang sihat untuk menurunkan lemak-lemak yang macam-macam dalam tubuh kita ni, ya Allah, ya. Cari yang tinggi HDL dia, high density lipoprotein, ya, untuk kita singkirkan low density lipoprotein. Maka carilah lemak yang sihat yang Nabi amalkan. Apa bendanya? Itulah zaitun, minyak zaitun. Ustaz tak sebut tadi gula yang bagus tadi, ambil daripadanya tamar. Tapi kena ingat, faham betul-betul, ya. Tamar itu mesti betul-betul menepati kehendak Quran sunnah yang betul-betul. Maka kena belajar ilmu dalam bab-bab ijma' dan sebagainya. Apa dia? Bersepakat ulama yang pandai, yang ahli dalam ilmu nutrisi ini, kurma itu mestilah bukan sintetik. Bukan kurma itu dengan baja-baja kimia yang merosakkan, ya. Bukan juga GMO. Minta maaf saya sebut ni, saya minta maaf, ya, dekat luar sana. Dan bukan juga kurma yang direndam dengan air gula. Kurma juga rendam dengan air gula. Makan, gula naik. Doktor kata, Pak Cik, kan saya pesan jangan makan kurma. Tengok, dah jadi seperti konflik, ya. Apa benda sunnah timbulkan konflik? Tak akan berlaku konflik jika dia merupakan sunnatullah, kan. Sunnah Nabi itu sunnatullah. Maka dibuat kajian. Rupa-rupanya dapat satu maklumat, satu ilmu. Kurma yang sebenar-benar yang Rasulullah amal hingga baginda sihat. Ingat tak hadis tu, kan? Pernah dengar kan hadis yang Nabi kata, siapa yang beramal dengan 7 biji tamar. Hadis sahih tu riwayat
Sa'ad bin Abu Waqqas, ya, 7 biji tamar Madinah, maka orang itu tidak akan mendapat hari itu, tidak akan memberi mudarat kepada dia apa tu, racun, wala sihr, dan juga sihir tidak akan memudaratkan dia, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba makan jadi tak sihat, kena kaji kenapa tamar tersebut, ya, sumbernya. Jaga fizikal kita nak masuk Ramadan ini, ya. Baik itu mereka yang gastrik, sila dapatkan cara pemakanan yang sepatutnya supaya Ramadan kita dahlah kita duduk dalam ujian PKP. Jangan lagi kita mencari tambah ujian, ya. Duduk kat rumah tapi tak boleh puasa, maka bersenang-lenanglah dengan makanan. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ketika itu dapatkan sumber yang betul-betul. Baik, tubuh badan memerlukan 7 kelas makanan. Ya, pastikan Ramadan sempurna, maka mulakan sebelum Ramadan. Mulakan sebelum Ramadan. Didik tubuh ni sebelum Ramadan. Ustaz, tinggal berapa hari lagi? Tinggal berapa hari lagi bukan alasan untuk tidak mahu mendidik. Ya, jika belum mulakan, sekarang. Jangan tunggu besok. Jangan, sekarang. Tubuh badan mesti memerlukan karbohidrat. Dah ada sumber nasi. Ya, jaga. Yang kedua, badan memerlukan protein. Dah ada sumber daripada telur, ikan, daging, sebagainya, ya. Tubuh badan memerlukan vitamin, maka mesti ada sayur-sayuran, ya. Mesti ada buah-buahan. Begitu juga dengan mineral, ya. Tubuh badan memerlukan serat. Lepas tu kena ambil yang berserat tinggi, ya, ambil ulam-ulaman. Masya Allah, tabarakallah. Dalam tu sendiri ada vitamin, ada mineralnya. Kemudian kena ambil lemak yang sihat. Ini yang kita syorkan, ambil lemak yang sihat. Contohnya daripada sumber zaitun, minyak zaitun yang extra virgin olive oil, full cool press. Bukan yang telah mengalami proses pemanasan, refining dan sebagainya. Mesti tahu yang itu, ya. Kemudian contoh lemak yang bagus yang kedua apa dia? Minyak dari VCO, virgin coconut oil. Sumber yang ketiga, contohnya minyak yang bagus apa dia? Habbatus sauda. Ambil. Dia ada bahan yang sengaja saya tinggalkan untuk buat pop quiz yang mana boleh membantu meningkatkan pertahanan badan, sistem pertahanan badan. Yang keempat, minyak ikan. Minyak ikan. Minyak ikan dapat daripada mana? Daripada ikan. Daripada ikan. Cari yang sumber yang halalun, tayyibun. Jadi 7 kelas makanan ini, kita selalu bimbang dekat air. Ramadan, Ustaz, mana boleh minum siang hari? Bawa ke malam hari. Cukupkan keperluan badan kita 2.5, 3 liter. Ya, dia memang akan ikut keperluan badan tu secara subjektifnya, ya. Cuma pastikan dapat 8 gelas. Macam mana Ustaz, takkan buka puasa nak terus menghentam 8 gelas itu? Ustaz tak boleh rukuk, tak boleh sujud, Ustaz kejap lagi solat maghrib. Ya, bukan begitu caranya. Sedikit, sedikit, sedikit. Katakan waktu berbuka 1 gelas. Okey. Dah kita siap untuk nak maghrib. Selesai maghrib 1 gelas, gelas kedua. Selepas maghrib, santai-santai nak masuk Isya, sambil-sambil kita dengan tazkirah di rumah kan, di rumah bincang-bincang, baca Quran dan sebagainya. Baca Quran, Ustaz baca Quran boleh minum air, Ustaz? Boleh. Letak kat sebelah kanan. Baca Quran habis, minum. Masya Allah. Bahkan bacaan Quran itu sendiri mengikut Profesor Masaru Emoto, ya, bahawa ayat-ayat yang menyebut tentang mukjizat, kebesaran, keagungan Allah mempengaruhi molekul air. Kena baca buku The Truth Power of Water, karangan Profesor Dr. Masaru Emoto. Satu orang saintis hebat dari Jepun, ya. Masya Allah, tabarakallah. Baca buku, saya telah baca dan habiskan. Masya Allah, tabarakallah, hebat. Ya, minum. Gelas ketiga, Gelas keempat, seusai saja salat Isya. Gelas kelima, keenam, ketujuh, selang-seli di antara salat tarawih. Sedikit, 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 sedikit. Gelas ke-8 kejap lagi waktu sahur. Cukup. Masya Allah, cukup. Tengok, jaga. Ni persiapan dia. Maka
jadual yang telah terpahat kat sini mesti diimplementasikan. Ustaz, bagaimana pula dengan persiapan yang dikatakan pakaian kita? Sediakan daripada sekarang. Bukan tunggu nak raya baju-baju yang lawa-lawa memenuhi rak almari kita, bukan. Andai kata ujian ini dibawa sampai ke Aidul Fitri dan kita di Selangor Darul Ihsan, dulu Yang Maha Mulia Tuanku telah memaklumkan dengan titah baginda berat dan duka citanya, dulu Tuanku, bahawa tempoh untuk masjid, surau, musalla, tempat ibadat memulakan aktiviti secara berjamaah ditangguhkan hingga 31 hari bulan Mei. Betul kan? 31. Ahli-ahli pakar rujuk ada kat sini, tak bimbang. InsyaAllah. Tengok kan surat yang ditandatangani oleh Setiausaha Sulit Tuanku. Kita sebagai manusia, sebagai rakyat Selangor khususnya, dan seluruh rakyat Malaysia khususnya, ya, saya maksudkan di sini secara khusus Selangor, tengok Allahu Akbar sampai 31. Ustaz, 1 Syawal dalam tempoh itu, alhamdulillah, ya, kita tak nak sentuh lebih banyak sebab segala qawaid atau kaedah-kaedah fiqh telah disentuh sebelumnya, ya, telah dibicarakan sepenuhnya. Allahu Akbar, ya. Jadi semua benda tu dah selesai dah. Sekarang ni saat kita nak lalu, saat kita nak melalui, merentasi tempoh Ramadan dengan penuh keberkatan. Pakai yang baik-baik, yang elok-elok. Tiap-tiap malam pakai yang hebat-hebat, ya. Wangikan tubuh kita, wangikan malam-malam Ramadan. Hidupkan malam-malam Ramadan bermula daripada, patutnya daripada Rajab, Sya'ban, sekarang Ramadan. Hadirin rahimakumullah, saya sebut tentang persiapan, ya. Seterusnya yang ketiga, siapkan yang fizikal lagi, apa tempat tinggal kita. Sebenarnya nak menghias rumah, langsir, perabot, permadani, kapet, sofrah, segala tempat patutnya berlaku sebelum Ramadan. Yang mana bila sampai Ramadan, fokus kita untuk merayakan pesta, festival, mahrajan ibadah. Tu dia. Mahrajan apa dia? Pesta, festival ibadah. Ustaz, apa cakap festival ibadah? Sesuai ke Ustaz? Apa tidak sesuainya? Syahrul ibadah. Dalam itu ada disediakan satu pusat pengajian yang hebat, yang penuh dengan segala fakulti. Apa nama universiti dia? The University of Ramadan. Al-Jami'ah Al-Ramadaniyah. Masya Allah, contoh kalau salah tolong betul kan? Universiti Ramadan, sekolah Ramadan, School of Ramadan. Ustaz, sekolah tu grade rendah. Tak rendah lah. London School of Business. Tak rendah. Ya. Jadi benda-benda ini semua kita dah tahu. Fakulti dalam Ramadan banyak. Ada fakulti Quran, ada fakulti zikir, ada fakulti salawat, ada fakulti tadarus. Dalam tadarus tu kan macam-macam boleh buat. Ada fakulti dalam Ramadan dia nak belajar qiraat, nak belajar tafsir, nak belajar tadabbur. Ilmu yang lain lagi banyak. Nak belajar waktu tu terjemahan bagaimana, kena tahu apa lagi ilmu lughah, al-lughat al-arabiyyah, an-nusus wal adab, al-balaghah, al-maani, al-bayan, al-arud. Macam-macam lagi. Banyaknya fakulti dalam Ramadan. Itu belum cerita lagi fakulti sedekah. Belum cerita lagi. Jangan cerita fakulti kulinari je. Fakulti makanan. Itu je yang kita tahu. Dengan fakulti fashion. Tak payah. Imam Ar-Razi bila mentafsirkan ayat ini, menyatakan bila Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, agar puasa kita, saum kita itu, ya, siyam kita itu menghilangkan kelazatan, keinginan, nafsu dan syahwat kepada dunia. Hilang. Allahu Akbar. Maka siapkan rumah kita untuk Ramadan. Bukan siapkan rumah untuk Syawal. Siapa nak tengok abang? Ayang, siapa nak tengok ayang? Kita raya tahun ni siapa pun tak datang. Allah Maha melihat. Allah nak tengok. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha cantik dan Allah sukakan kesempurnaan kecantikan.
Allahu akbar, tabarakallah subhanahu wa ta'ala. La syarika lah. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu persiapan dia. Persiapan dia. Baik. Baru 2 Ustaz. Sempatkan dengan masa? Sempat. Kita pergi yang ketiga. Apa persiapan ketiga? Sebut ramai-ramai. Sebut persiapan intelektual. Persiapan nak ilmu. Yang inilah yang pihak pengurusan masjid Diraja Tunku Ampuan Jamaah Bukit Jelutong ini hari-hari ada live. Hari-hari ada munajat. Sebab nak bagi ilmu kepada kita. Majlis ilmu yang Allahu Akbar. Tontonlah. Ya. Ustaz, sebelum ni kita duk dengar kuliah-kuliah FB, kuliah-kuliah YouTube, kuliah-kuliah apa lagi, IG, Instagram dan sebagainya. Akhirnya kita yang suka datang kuliah pun kena berkuliah cara begitu. Ya, kita kena berganjak, kita kena berhijrah. Sebab itu Nabi ajarkan hijrah. Walau sahabat kata, susahnya ya Allah, ya Rasulullah, susahnya. Sebab itu Nabi kata, innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang bersekali dengan hadis faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kan? Bukan hari ni nak mengajar hadis, malam ni nak mengajar hadis, saat ini baru nak mengajar hadis. Tidak. Semua nak ingatkan semula untuk diri ini dan semua hadirin hadirat rahimakumullah. Sebab itu jangan lupa saat sekarang ini tekan butang like. Mana ada butang Ustaz tu, touch dia tulis LIKE tu macam lika pula. Lika bunyi lain. Like, tekan like. Untuk apa? Ibadah. Tekan butang komen. Komen. Terima kasih pihak masjid. Syukurlah. Alhamdulillah. Menjunjung kasih tuanku. Kuliah berjalan. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Azan tetap dilaungkan. Ya. Tak timbullah soal nak takut-takut. Apa azan tak ada dah ni? Azan ada. Dan sebab kau tak azan kat rumah kau, sebab tu tak bunyi azan. TV pun tak buka azan TV. Masjid Bukit Jelutong dan seluruh masjid dalam Selangor ni, azan tiap-tiap waktu. Without fail. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Dan yang ketiga, jangan lupa tekan butang share. Klik share. Ustaz, saya seorang je nak masuk syurga. Tamaknya. Jangan macam tu. Jangan macam doa, Allahumma barik li faqat. Ya Allah, berkatilah aku seorang je. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya. Allahu akbar, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Ilmu. Kena tahu banyak bab lah Ramadan ini. Ya Allahu akbar. Ilmu banyak. Ilmu kena tahu, ilmu dalil-dalil puasa, dalil Quran, dalil hadisnya. Ya, itu dah mu'tamad qat'i dah. Ustaz kena belajar Ustaz. Apa lagi Ustaz? Ilmu syarat-syarat wajib puasa, syarat-syarat sah puasa. Ya, siapa golongan yang diwajibkan puasa, bagaimana perkara yang boleh menyebabkan makruh, amalan yang membatalkan yang diharamkan. Ada yang haram tapi tak batal, ada yang haram dan batal. Kena faham tu. Ustaz saya Ramadan saya puasa Ustaz, bagus. Tapi tak sembahyang Ustaz. Haram tak sembahyang, berdosa. Kena wajib sembahyang. Fardulah. Ya. Soal ganjaran, itu nanti akan dibicarakan di kuliah yang lain. Kita cerita bab persiapan dulu. Kalau nak cerita bab ganjaran ni, tahu dah ya. Maksudnya kalau kita buat salat fardu, digandakan kepada kita hingga 70 kali ganda kebajikan salat fardu juga di bulan selain Ramadan. Satu fardu zuhur dalam Ramadan, ya, sama dengan 70 kali dan lebih itu atas rahman Allah Ta'ala zuhur di bulan yang lain. Ya, kena ingat tu salat fardu. Ustaz, bagaimana pula dengan salat sunat? Salat sunat diberi pahala salat fardu dan dilipat kali gandakan hingga beratus-ratus ada di kalangan antara kebajikan yang mencapai 700 lipat kali ganda. Jangan bimbang soal yang itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u. Allah Ta'ala mengganda-gandakan kebajikan, rahmat, kasih sayang, pahala kepada siapa yang dia nak. Tapi buat kerana lillahi ta'ala, untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Itu ilmu. Ya. Kena ilmu, tahu lagi hari-hari yang diharamkan puasa. Jangan, Ustaz, saya dah semangat puasa ni Ustaz, sampai 1 Syawal nak puasa Ustaz. Itu tak belajar ilmu hari-hari yang diharamkan puasa.
Okey, kena ambil tahu. Kena ambil tahu. Boleh tak puasa ni ustaz? Kita ni dah ada halal suami isteri ustaz. Ayat intro tu. Dah halal ustaz suami isteri ni. Apalah salahnya ustaz? Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Ingat, tanpa ilmu bukan alasan untuk menghalalkan perbuatan. Ustaz, saya rasa saya tak payahlah bayar kafarah 2 bulan turut-turut ni. Hamba pun dah tak ada ustaz. Ya, kira halal je lah. Tak boleh. Tak ada alasan. Utlubul ilm. Mesti tuntut ilmu. Kalian semua dan saya. Baik, ilmu ya. Kemudian kita kena buat persiapan yang keempat, iaitu persiapan kejiwaan. Tadi apa dia? Intellectual preparation. Yang keempat pula, persiapan emosi kita. Emotional. Emotion preparation. Persiapan emosi kita. Hadirin rahimakumullah, apabila kita cerita tentang Ramadan ini, kita akan jumpa pelbagai sebutan-sebutan yang khusus berkenaan dengan bulan Ramadan ini. Antaranya yang disebut berkenaan Ramadan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Ramadan huwa syahrus sabr. Was-sabr thawabuhul jannah. Ramadan itu dia merupakan bulan kesabaran. Ya, Ramadan ini bulan kesabaran. Dan kesabaran itu ialah balasannya syurga dari Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Allahu akbar. Sebab itu emosi kita dalam Ramadan kena jaga betul-betul. Ustaz, selalu orang sebut, ustaz, kalau perut lapar, amarah cepat naik ustaz. Betul, tak dinafikan. Kalau perut lapar tu mula habis semua program jam. Tengah-tengah lapar tu pula jadi ujian. Dalam rumah pula Dalam rumah pula. Kalau dulu sebelum PKP ujian dia apa? Na'udzubillah min dzalik, saya pernah lalu ujian-ujian ini. Ya Allah, angkatlah, janganlah diuji ya kerana kita tak mampu. Jangan uji kami dengan ujian yang kami tak mampu dengannya. Allahu akbar. Ya. Ada doa tak ustaz? Ada. Dalam suratul Baqarah ayat 286. Ayat terakhir tu, ya, muka surat terakhir itu, ayat terakhir. Baca petikan doa. Mari kita baca ramai-ramai. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan, la tu'akhidna. Janganlah engkau ya Allah azab kami, sakitkan kami, kafarahkan kami. La tu'akhidna in nasina, kalau kami lupa ya Allah, aw akhtana, atau kami terbuat salah, kami bukan sengaja, kami terbuat salah ya Allah. Ya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, janganlah dipertanggungjawabkan, ditaklifkan kepada kami ya Allah, ya. Seperti mana apa yang telah disuruh ambil tanggungjawab itu terhadap orang-orang yang sebelum daripada kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah kami ini diberi satu tanggungjawab, bebanan yang kami tak mampu. Ingat tak ucapan-ucapan bijak pandai? Kita diuji kerana Allah Maha tahu kita boleh melalui ujian ini. Ujian kali ini bukan ujian yang bersifat terpencil, remote, tidak. Tapi ujian yang bersifat universal. Universe dah. Semesta alam dah diuji ni. Ya. Katalah wallahu alam, tuan-puan saya ni sambil duduk berkuliah ni, dia datang macam-macam lah benda kan. Sebab tu nak kena tapih nak sebut ni. Katakanlah ni gurauan saya, katakanlah na'udzubillah min dzalik, tuan-puan yang kecam saya. Katakanlah alien boleh datanglah ziarah kita di saat sekarang ni. Na'udzubillah min dzalik, COVID-19 ni. Agak-agak dia nak datang tak tuan-puan? Ya. Lepas tu ada pula yang tanya soalan, saya tak tahu nak jawab. Apa dia soalan dia tanya? Ustaz, agak-agak jin terkena tak penyakit COVID-19 ni ustaz? Saya pun wallahu alam juga, yang tu saya tak tahulah. Ya. Tapi jin wajib puasa kan ustaz? Ya wajib. Jika dia Islam, dia wajib puasa. Kalau kafir tak wajib puasa. Jaga emosi kita. Ustaz, Ramadan itu bukankah tak ada dah iblis, tak ada dah syaitan, semua dibelenggu.
Jadi kita akan jadi orang baik. Itu harapannya. Tapi jika kita tak bersedia, nafsu akan menjadi raja. Dia anak murid syaitan, anak murid iblis, na'udzubillahi min dzalik. Dia akan bertukar. Sepatutnya jadi mutmainnah, dia akan bertukar jadi lawamah, jadi lalang-lalang. Kejap-kejap lawamah ni apa dia? Fujuraha, kejap-kejap nak buat dosa. Wa taqwaha فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Kejap-kejap nak jadi orang takwa, kejap-kejap nak buat dosa, buat dosa tak mau macam tu. Lagi-lagilah jangan ammaratun bisu, jangan. Kena jaga kat sini. Kat dalam rumah kan, ada anak kecil ya. Anak pergi dapur, tengok mama masak apa mama pun bagi. Nak rasalah ambil sepiring sepinggan, bawa ke ruang tamu. Kita baru bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia datang, abah nak, sedaplah mama masak ni. 3 rasa lagi abah. Tak merasalah aku. Jaga emosi. Tengok marah anak tu, ayah puasa ni, kau apa tahu? Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Umur budak tu kecil 4 tahun, kita dah 40 tahun dah. Astaghfirullah. Akhir masa masih ada insya-Allah. Apa dia? Yang kelima, persiapan kemasyarakatan. Allah. Sebut yang ni saya tersentuh. Sebab saya antara saya sendiri antara muballigh, antara pendakwah yang selalu sebut ya, di musim sekarang ni nak bagi bantuan, pergi bagi bantuan dah tinggal. Tak payah nak duduk foto-foto, selfie-selfie, video-video, tak payah. Ustaz kita pun ada hujah kan. Sirran wa alaniyah, bagi sedekah tu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-menerang. Janji qalbu kita tak membaca ayat hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Betul-betul sayang intan payung segala penonton, mubaligh, pendakwah, ustaz asatizah sekalian, betul kan? Tapi kena tengok kita punya uruf sekarang ni, waqi' kita sekarang ni. Sebab tu hukum tu jangan ikut pandai kita. Jangan ikut, walaupun kat sini kan na'udzubillah min dzalik, lagilah benda-benda tempat selain daripada ni kedudukan akal yang terbaik. Di sini duduknya, jangan letak tempat lain. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Kadang-kadang kan cara kita berhujah tu menunjukkan kita merasakan na'udzubillah, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih, seolah-olah kita pandai, kita tahu. Tapi para ulama, para arifun billah melihat kita dengan penuh kesedihan kerana kedangkalan ilmu dikala berhujjah, menggunakan dalil yang tidak kena pada tempatnya. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Jadi jaga-jaga. Ustaz, saya memang nak tunjuk ke orang supaya orang tengok. Betul. Persiapan sosial kena ada. Orang lain kena dapat bantuan. Karena itu hadirin rahimakumullah, Nabi sebut kan, bagi tangan kanan dan kiri tak tahu. Apa yang dibuat oleh Khulafaur Rasyidin, mereka bawa makanan malam-malam, letakkan di rumah fuqara wal masakin, hingga mereka tidak diketahui orang siapakah yang duduk bagi, tak tahu. Contoh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin Abu Hafs, dia ajak sahabat seorang lagi kan, waktu zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin beliau, pergi tengok sampai jumpa khemah, tak payah cerita lagi, semua orang dah tahu. Yang tak tahu, bila Sayyidina Umar dah wafat, dah meninggal, baru tahu rupanya yang duk bawa barang ni khalifah rupanya. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, siapa pun tak tahu. Sehingga bila dimandikan jenazahnya, ya, dah orang tengok kan dia kan meninggal kena tetap. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Kadang-kadang ahlul Quran tapi jahil tentang hukum, jahil tentang Al-Quran. Ahli Quran jahil Quran. Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam, Muqri'ul Quran. Astaghfirullah, saya kalau sebut nama dia saya akan takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bimbang dengan diri sendiri. Orang yang pernah diutuskan oleh Sayyidina Umar bila diminta oleh Gubernur Mesir waktu itu, Amr Al-As,
minta, wahai khalifah, kirimkan orang yang paling pandai Quran. Khalifah kirimkan Abdul Rahman bin Muljam. Tapi dia yang tetap Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Yang dia tetap itu min khulafa'ir rasyidin. Khalifah ar-rasyidah. Yang dia tetap itu sahabat Nabi yang tak pernah menyembah berhala hingga digelar karramallahu wajhah. Yang dia tetap itu adalah menantu Rasulullah. Yang dia tetap itu ialah orang yang menulis wahyu. Siapa banding dengan dia? Itu jaga elok-elok. Kan? Sosial tetap kena bagi persiapan. Bila dimandikan Sayyidina Ali, orang tengok apa berbirak di tubuh khalifah ni. Lalu berkatalah Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain, dua pemuda syurga, cucu Rasulullah yang dikasihi radhiyallahu taala anhuma. Apa kata mereka berdua? Inilah ayah kami yang Allahu Akbar. Sebut sahabat ni kita takkan boleh capai. Sahabat-sahabat ni kita takkan boleh capai. Tengok Sayyidina Abu Bakar pengorbanan dia. Kuih kering dia. Ya. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Allahu Akbar. Inilah generasi yang dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara terus. Ya. Kata Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma, ayah kami akan menjinjing menggalas guni-guni gandum, tamar, makanan, lalu diletakkan di depan-depan rumah orang-orang yang fuqara, masakin, yatim, anak yatim. Allahu Akbar. Barulah orang menangis. Ya, Allahu Akbar. Jadi hadirin rahimakumullah, kita sekarang ni nak puasa kan, kena buat social preparation, persiapan sosial. Tengok jiran sebelah kanan, jiran sebelah kiri, jiran belakang, jiran depan. Ustaz, kami tinggal dekat kondominium, Ustaz. Ustaz, kami tinggal kat rumah pangsa, Ustaz. Tak terkecuali jiran atas, jiran bawah. Kalau tumbuk sambal waktu sahur tu, beringat-beringat, jiran bawah mungkin ada anak kecil dah sedang tidur, gedegang. Kita ingat ada projek perumahan baru. Orang pasang piling, rupanya tumbuk sambal. Tu. Tumbuklah waktu siang. Ya, simpan malam boleh makan lagi, belum basi lagi, insya-Allah, tabarakallah. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, cari. Senaraikan. Yang nombor satu kena buat siapa dia? Birrul walidain, mak ayah punya persiapan. Anda dah kirim kurma ke kampung? Dah? Belum? Buat? Dah kirimkan keperluan makanan ke kampung? Belum? Buat sekarang. Lepas tu, kerabat kita, saudara mara kita, utamakan mereka tahu kita boleh bantu. Kalau tak boleh bantu, bagi tahu. Kalau boleh bantu, bagi tahu juga. Tak boleh bantu dah Ustaz, ikhtiarkan. Banyak cara. Ya. Kemudian lihat jiran-jiran kita pula macam mana. Kemudian jihad tu, anak-anak yatim lagi ramai. Lihat. Kemudian ada lagi Ustaz, lihat saudara kita, Allah, di Syria, di Palestin, di Yaman. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan, itulah 5 persiapan yang saya nak rangkumkan semula. Persiapan Ramadan di musim PKP. Ya. Banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang, persiapan dalam bentuk kerohanian atau spiritual preparation. Persiapan dalam bentuk fizikal, jasmani, ya, physical preparation. Persiapan dalam bentuk intelektual, keilmuan, ilmu, ya. Persiapan yang keempat, persiapan dalam bentuk emotion preparation, persiapan emosi kita. Persiapan yang akhir sekali, sosial kita. Kita gabung semua ni, dia jadi holistic preparation. Persiapan yang syumul, yang kamil, yang sempurna. Persiapan yang cukup lengkap. Walaupun saya faham, saya hanya sebut kelima-lima persiapan itu secara lengkap, tapi tidak pula saya terlalu sangat mendetailkan
Kerana apa? Dia boleh dibuat tajuk-tajuk kuliah nanti satu persatu dipecahkan. Walau kita dah masuk Ramadan, ya, persiapan itu terus berjalan sebab tempoh Ramadan itu 1 bulan, ya. InsyaAllah kita dah sampai ke penghujungnya. Jangan lupa untuk komen, untuk share, untuk like. Semua kuliah, jangan kuliah Ustaz Radhi je, semua kuliah lah. Ustaz siapa pun, ya. Terima kasih banyak-banyak kepada seluruh jawatan kuasa, pengurusan, pihak pentadbir Masjid Tunku Ampuan Jamaah Masjid Diraja Bukit Jelutong Shah Alam Selangor Darul Ihsan. Terima kasih kepada technical person kita yang sungguh sabar, ya Allah, ya, menguruskan kerenah penceramah-penceramah ini dan memberi peringatan tentang tempoh berkuliah, ya, kerana kita pun ada urusan yang lain. Hadirin rahimakumullah. Di sini ada satu pengumuman yang sangat penting, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon bagi perhatian semua, ya. Dimaklumkan kepada muslimin dan muslimat, pihak pengurusan MTAG Masjid Tengku Ampuan Jamaah membuka peluang kepada penderma untuk menyumbang ke tabung masjid. Memandangkan situasi sekarang, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang mengekang kita untuk hadir ke masjid. Namun, tiada halangan mengekang untuk kita mencari peluang menderma ke tabung masjid. Untuk itu, tujuan masa yang terdekat dan teramat mendesak ini, pertama, program bulan Ramadan atau Ihya Ramadan 1441 Hijriyah. Yang kedua, pengimarahan masjid. Yang ketiga, program-program yang telah dirancang. Yang keempat, ini yang kita sebut social preparation tadi, misi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Semoga dengan sumbangan bantuan yang Tuan, Puan, Datuk, Datin dermakan dapat membantu pihak Masjid Tengku Ampuan Jamaah dalam menjayakan program-program yang telah dirancang untuk semua. Saham akhirat demi kebaikan bersama. Sayang masjid, sayang MTAJ. Semoga Allah ampuni dosa kita. Pepagar atau hashtag, misi mencari redha Allah 1441 Hijrah 2020. Saya bacakan nombor akaun yang tertera di skrin kalian semua. 1218 6010 001 830. Saya ulang, ya. 121-860-100-01830. InsyaAllah, mudah-mudahan dengannya kita mencari redha Allah dan saham akhirat. Bank Islam. Tak sebut bank pula tadi kan. Cari bank lain kacau bila. Bank Islam. Baca sekali lagi. Kena buka balik. Dia macam ni lah tuan kan. Janganlah ketak sangat kan. Kita santai-santai je. Bank Islam Masjid Tengku Ampuan Jamaah Bukit Jelutong. Nombor akaun, ya. Saya ulang, ya, catatnya. Catat. Nak saham akhirat. Kita ni kalau meninggal diberi peluang hidup balik, Allah Ta'ala tanya nak buat apa? Nombor 1 Allah rakamkan dalam Quran. Kita akan sebut nak bersedekah. Ya Allah, nak bersedekah. Dibuat sekarang waktu hidup, nanti menyesal. Saya pun tak mau menyesal. Pertama, number account 12-10-10-18-30. Masjid Tengku Ampuan Jamaah Bukit Jelutong, Bank Islam. Tuan-puan juga boleh muat turun aplikasi Snap and Pay dari App Store atau Google Store. Pilih iSedekah untuk sumbangan ke surau atau masjid. Imbas QR code yang ada dalam poster ni, ada QR code dia, ya. Masukkan jumlah sumbangan atau bayaran. Yang keempat, klik bayar dan sila pilih bank anda lah. Bank masjid ni bank Islam, ya. Teruskan transaksi seperti yang telah dipandukan. Jazakumullah ahsanal jaza. Kita tangguh kuliah kita dengan doa ringkas
Mudah-mudahan dengannya Allah redha. Orang lain kena dapat bantuan. Karena itu hadirin rahimakumullah, Nabi sebut kan, bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Apa yang dibuat oleh Khulafaur Rashidin, mereka bawa makanan malam-malam, letakkan di rumah fuqara wal masakin, hingga mereka tidak diketahui orang siapakah yang duduk bagi. Tak tahu. Contoh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin Abu Hafs. Dia ajak sahabat seorang lagi kan, waktu zaman pemerintahan Khulafaur Rashidin beliau, pergi tengok, sampai jumpa khemah, tak payah cerita lagi, semua orang dah tahu. Yang tak tahu, bila Sayyidina Umar dah wafat, dah meninggal, baru tahu rupanya yang duk bawa barang ni khalifah rupanya. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin. Siapa pun tak tahu. Sehingga bila dimandikan jenazahnya, ya, dah orang tengok kan dia kan meninggal kena tetap. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Kadang-kadang ahlul Quran tapi jahil tentang hukum, jahil tentang Al-Quran. Ahli Quran jahil Quran. Ibnu Muljim, Sami'il alimi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb ballighna Ramadan ya Rahman, ballighna ya Ramadan, ballighna Ramadan ya Rahim, ballighna Ramadan ya arhamur rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, bersiap untuk malam dan siang Ramadan, terutamanya Lailatul Qadr. Sekian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh fa innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.